Dengarnya kalau kereta asing pam minyak dekat Malaysia ni boleh kena denda lebih daripada 1 juta ringgit. Apa betul ke benda ni ya? Leftover, some best vocals to let them off of my head. I'm on my metamorphosis, the best. I focus like I'm threatening the needle with my rhymes. I'm keen with precise aim from the heights. It's hitting the water closer. You're picking the fight and you're losing. Thinking you're pyroclast. You think you got pyroclastic for you need private class from me. You're just a fiberglass without a core reporter. So you coders with a flow full of holes loaded. You got. Okay guys, hari ni saya nak petik satu kenyataan yang keluar pada 15 Januari oleh Menteri KPDN dan juga Kos Hidup, iaitu Datuk Amrizan Muhammad Ali. Datuk Amrizan ni dulu dia pemangku je Menteri KPDN ni. Akan tetapi dia masa rombakan kabinet tu dia dah dilantik sebagai menteri tetap lah dekat KPDN. Jadi saya rasa dia satu keputusan yang bagus lah kan, sebab dia memang dah ada pengalaman jadi menteri memangku jawatan tu selepas pemergian mantan Menteri KPDN yang terdahulu lah, arwah Datuk Salahuddin. Jadi dia ambil alih the job sebagai pemangku dan dia diserapkan sebagai menteri yang penuh. Saya rasa itu satu keputusan yang betul lah. Dah ada halang-halang dia take over, dah halang-halang dia ambil jawatan tu, pegang jawatan tu, baik bagi je jawatan tu kat dia. So itu satu keputusan pada saya yang betul lah. Okay. Alright. Dan dia ada buat satu statement lah yang saya petik daripada The Star, iaitu dia kata petrol station bukan orang yang pam minyak tu, tetapi petrol station tu sendiri yang membenarkan RON 95 ni diisi oleh orang asing lah, maksudnya foreigner bukan warga negara, boleh didenda hingga melebihi 1 juta ringgit dah. Bila korang dengar berita macam ni sebenarnya undang-undang macam ni dia bukan undang-undang baru. Dia bukan bermaksud ni adalah undang-undang yang baru digubal ke apa, tak. Dia adalah undang-undang lama sebenarnya guys. Dan undang-undang ni dah wujud semenjak tahun 2010 lagi. Tahun 2010 tu masa tu foreign vehicle dia tak dibenarkan isi minyak dekat Malaysia ni, dan juga kena denda lah siapa yang petrol station yang membenarkan foreigner ni isi minyak akan didenda lebih daripada 1 juta lah, dia dikatakan sehingga 2 juta ringgit. Dan kemudian berita tu senyap berita tu senyap sampailah zaman COVID. COVID barulah masa tu kita punya sempadan dibuka kan. Lepas tu barulah kecoh balik, sebab bila sempadan dibuka tu banyak pula kereta-kereta terutamanya daripada Singapura lah yang masuk ke Johor pada masa tu kan. Dia orang pam minyak RON 95 ni banyak-banyak kan. Jadi pada masa tu pula kita dengar bahawa sebenarnya nak isi RON 95 ni boleh sebenarnya, tapi dia mesti dalam range di atas 25 km daripada border lah, daripada sempadan. So kalau dia lepas 25 km barulah dia boleh dibenarkan lah untuk isi minyak RON 95 ni. Tapi untuk RON 97 dia tidak ada sekatan, dia boleh isi, dia masuk dia boleh isi je kan. Sebab kita tahulah RON 95 ni dia subsidized by the government. Okay. So untuk yang pada undang-undang yang lama ni pun saya ada rasa pelik juga guys. Dia kata kalau dalam range 25, kalau kau melintasi sempadan tu kan, masih dalam 25 km kau tak boleh isi RON 95. Kalau lepas baru kau boleh isi. Siapa nak monitor semua ni? Siapa yang nak jaga kereta tu? Okay, mesti dia dalam lingkungan range 25 km. Lepas tu dekat mana petrol station yang dalam range 25 km tu kan, nak detect kereta-kereta ni. Itu masalahnya. Okay. So masalahnya ialah macam tu lah kan. Sebab kita boleh cakap undang-undang tu macam ni, tapi at the end of the day undang-undang ni kalau tanpa penguatkuasaan memang habis lah. Memang tak boleh dibuat apa pun kan. Sebab itulah benda ni keep on going dan juga sentiasa berlaku lah kan. Dan sampai sekarang ni pun kita masih dengar
ada kes-kes tertentu yang di mana pula bukan sahaja petrol tapi diesel pun dicuri dicuri dan dikeluarkan daripada negara ni. Diesel ni pun lagi satu bahan bakar yang heavily subsidized by the government, yang mana harga diesel kita adalah harga lebih murah lah daripada jiran-jiran. So means that diorang seludup, diorang bawa keluar ke negara jiran kita dan kemudian diorang jual balik dekat sana dengan senang-senang dapat untung lah. So penyeludupan macam ni lah yang menyebabkan kerajaan rugi berbilion-bilion ringgit dalam masa setahun. Jadi guys, undang-undang dekat Malaysia ni sebenarnya kalau korang tengok ada, bukan tak ada. Tapi kalau undang-undang pun tanpa penguatkuasaan, dia dah tak jadi apa guys. Korang boleh tengok lah, contohnya macam undang-undang melarang rokok dekat restoran kan. Ada ke siapa nak monitor benda tu guys? Kalau kita nampak pun orang hisap rokok, kita nak buat apa? Adakah kita boleh buat laporan ke? Of course lah kita boleh buat laporan dan sebagainya kan. Tapi siapa nak buat kerja macam tu guys? Kan? So that's why lah penguatkuasaan ni, siapa nak monitor kat semua restoran-restoran ni, kedai-kedai makan, memastikan orang tak isap rokok? Sama juga macam dekat stesen-stesen minyak. Macam mana kita nak pastikan benda tu semua tidak berlaku? Dan ini pun salah satu contoh di mana kita hanya akhirnya memindahkan responsibility itu kepada stesen minyak dan juga kedai-kedai makan lah. Sebab tu kalau korang tengok sekarang ni, dekat kedai makan bersepah orang isap rokok. Orang tak heran pun. Dan saya minta maaf lah kalau saya salah. Saya pun tak pernah dengar ada orang pernah kena denda disebabkan isap rokok dekat kedai makan. Mungkin ada lah, mungkin saya terlepas kan. Lagi satu pasal kes stesen minyak ni, korang pernah dengar ke ada stesen minyak kena denda RM1 juta? Padahal berlambak yang benarkan kereta asing isi minyak kan. Setakat ni kalau, minta maaf kalau saya terlepas pandang, tapi setakat ni saya tak pernah dengar lah. Okay? Yang stesen minyak pernah kena denda RM1 juta, RM2 juta kerana benarkan kereta asing masuk ke dalam negara kita. So guys, at the end of the day, undang-undang tu kalau ada pun, tapi tidak ada penguatkuasaan, undang-undang tu hanya sekadar tinggal undang-undang je lah. That's why, at the end of the day, macam mana kita nak mengatasi semua ni, kita kena buat rationalization of subsidi. Itu je cara yang terbaik. Kita kena retargeting balik subsidi kita tu. Maksudnya kita still bagi subsidi, tapi kita bagi kepada golongan-golongan yang tertentu lah. Walaupun sampai sekarang ni kita tak nampak lagi lah mekanismenya secara detail ni macam mana. Adakah dia nak bagi kita rebate ke, dia nak bagi kita pakai kad ke dan sebagainya ke. Itu masih lagi menjadi tanda tanya lah mekanisme tu macam mana. Okay? Tapi kita kena tunggulah. At the end of the day, ini saja guys cara untuk kita mengatasi bocoran ni. Kalau tak, dia akan sentiasa berlaku lagi dan lagi lah. Cuma itulah guys, kita kena tunggu, dan juga itu adalah cara yang terbaik lah untuk mengatasi bocoran ni. Dan saya tak rasa undang-undang yang ada ni sekarang tanpa penguatkuasaan boleh mengatasi masalah ni. Dan kalau nak harapkan dengan undang-undang ni dan penguatkuasaan yang tak sebegitu berapa ni, of course lah kejadian mencuri petrol dan juga diesel ni tetap akan berlaku. Okay guys, jadi kita harapkanlah sistem padu ni dia akan dilaksanakan dengan baik sekali, dan korang dah register ke padu. Kalau korang belum register tu, korang masuk ke dalam sistem tu lah. Okay, verify korang punya information. Nanti kalau korang tak dapat subsidi, korang janganlah bising korang bayar pada market price, janganlah bising pada masa tu. Jadi ini adalah satu langkah yang baik bagi pihak kerajaan. Dan ini adalah satu langkah yang berani lah daripada kerajaan, apa yang diorang buat sekarang ni. Cuma only time will tell lah sama ada benda ni akan sepenuhnya berjaya ataupun tidak. Dan kadang-kadang ada orang tanya saya, bang, nampaknya macam padu ni dilakukan dengan tergesa-gesa. Yes, saya cakap betul. Dia dalam masa 3 bulan tu adalah satu jangka masa yang sangat singkat guys. Kalau kita tengok betul-betul is very tough untuk mendapatkan penyertaan hampir ke semua orang dalam masa 3 bulan tu, especially lah dekat negeri-negeri yang mungkin sukar untuk mendapat capaian internet. Jadi mungkin ada pasukan-pasukan tertentu kena masuk ke dalam kawasan pedalaman, terutamanya dekat kawasan Sabah dan Sarawak sana kan, untuk buka physical counter dekat sana. Ini memerlukan satu kerja yang sebenarnya agak rumit lah guys dan memerlukan tenaga kerja kan. Jadi kita harapkan benda ni berjaya lah. Cuma apa yang saya dengar lah, kalau kata
untuk kita korang tahu kan bahawa kerajaan pun sekarang ni dia aim untuk menurunkan kita punya defisit. Dan saya percayalah bahawa penurunan defisit ni akan hanya berjaya dan boleh berjaya kalau padu dilaksanakan dalam tahun ni jugalah. So that's why dia orang tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan rationalisation of subsidi tu pada tahun ni juga. Kalau dia orang makin delay benda ni, maka kita punya subsidi tu akan terus diberikan kepada mereka yang tak sepatutnya, dan kemudian kerajaan masih terpaksa menanggung defisit yang tinggi lah. Okay, so whether we like it or not, tahun 2024 ni saya percayalah akan ada beberapa perkara yang mungkin yang dari segi economic reform yang tidak populis ataupun unpopulist measures yang terpaksa dilaksanakan oleh kerajaan. Akan tetapi dia orang tak ada pilihan lain, dia orang terpaksa laksanakan pada tahun ini juga. Kalau tak, kita tak akan dapat memperbaiki kedudukan fiskal negara kita. Alright guys, apa pandangan korang tentang video ini? Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ini ramai-ramai. Dan jangan lupa guys, tekan butang subscribe tu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.